Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ini, yang kita mengharapkan dengan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah mengistiqamahkan kita di atas manhaj yang betul ini, dan yang paling penting Allah terima ianya sebagai amalan yang paling besar di akhirat kelak, memberatkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kini kita berada di akhir ayat dalam surah Abasa, merupakan di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan surah Makkiyah yang membicarakan bagaimana keadaan risalah dakwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sehingga Allah menegur perbuatan Rasulullah, dan akhirnya Allah menceritakan tentang sifat-sifat rububiyah ketuhanan, yang mana Allah itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah, yang wajib kita mengabdikan diri, yang mana kita tidak ada pilihan dalam mengabdikan diri, dan wajib kita beriman seperti mana yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keimanan ini bukan satu perkara main-mainan. Agama ini adalah agama wahyu. Maka setiap perbuatan kita mesti di bawah program wahyu. Manual dia Quran dan Sunnah. Kita tidak ada pilihan. Ya, orang yang baru belajar kereta tu, dia dapat kereta, dia akan tengok kepada manual dia. Maka manual petunjuk itulah Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Tetapi kalau kita ada pilihan, ia merupakan satu kesilapan yang besar. Seorang hamba kepada pencipta boleh membuat pilihan selain daripada apa yang pencipta bagikan. Satu kesilapan yang besar. Seorang hamba yang tidak ada apa-apa di sisi Allah, nilai kita ni tak ada apa-apa, tiba-tiba kita boleh buat pilihan selain apa yang Allah dan Rasul tetapkan, adalah satu kesilapan. Dia tak kira walaupun orang tu bagaimana kedudukannya, keilmuan dia, darajat dia, pangkat dia, PhD ke, doktorah ke, ya, maulana ke, siapa sekalipun, kalau tidak bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita ketepikan, letakkan tepi. Ya. Ini kaedah dia. Kerana agama bukan akal. Agama bukan milik doktorah. Bukan milik orang yang ada PhD. Bukan milik Tok Syekh. Bukan milik Maulana. Bukan milik Tok Imam. Bukan milik ustaz ataupun ustazah. Agama ini adalah milik Allah yang diturunkan dan diwahyukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku orang yang mengenali Allah dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengenali pencipta, mengenali Allah, dia berhenti apa yang Allah hentikan, yakni Allah larang, Allah tak berajarkan dia, maka dia tak akan buat. Tiba-tiba kita umat Muhammad di akhir zaman penuh dengan kejahilan, ya, buat apa yang tak pernah Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Ini merupakan pengkhianatan besar dalam siri agama. Pengkhianatan kita kepada pencipta kita. Lepas tu kita kata, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah menceritakan pada pelajaran yang lepas ayat-ayat yang menceritakan sifat kerububiyahan, sifat ketuhanan yang maha hebat dalam penciptaan makanan-makanan ataupun tumbuh-tumbuhan, diciptakannya untuk kita dan an'am kita, untuk binatang-binatang ternakan kita, dan sudah tentu bila binatang-binatang ternakan kita itu untuk kita juga. Maka Allah berikan kelebihan ini kepada manusia yang telah diangkat sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Satu kehebatan manusia ini, ya. Maka di sini Allah menceritakan, selepas dia menceritakan nikmat-nikmat yang diberikan, kehebatan yang dikeluarkan untuk anak Adam, ya, lalu Allah menceritakan dalam ayat yang berikutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Dan apabila datang suara yang memekakkan pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapanya, dari isteri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi derhaka. Baik. Dalam ayat ini kita menyaksikan bagaimana ayat ini boleh difaham tanpa ragu-ragu. Itu pasal Al-Quran ada ayat-ayat yang jelas. Bahkan itulah ayat yang paling banyak dalam Al-Quran. Maka ayat ini jelas kepada kita, ia termasuk dalam bab beriman dengan hari akhirat. Kita dah belajar dahulu beberapa perkara yang berkaitan dengan beriman hari akhirat. Ini berlaku, ulama tafsir mengatakan faiza ja'atis sakha, yakni apabila datang pada hari yang memekakkan, hari tempikan yang kuat. Hari tempikan ini dikaitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Ulama membahaskan dalam bab tiupan sangkakala terbahagi kepada dua. Ada yang mengatakan tiga, tetapi yang paling rajih dua. Sangkakala pertama ditiupkan, maka hancurlah bumi, hancurlah alam semesta, 7 petala langit hancur. Kita tak tahu kat mana kita. Tetapi na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhikan kita daripada berada pada waktu kiamat berlaku. Kerana Rasulullah mengatakan asyirarul khalq, yakni makhluk yang paling dahsyat jahatnya, kejahatan yang makhluk yang paling jahat akan merasakan kesakitan, azab, siksaan kiamat. Rupanya kiamat itu adalah siksaan bagi orang-orang yang kafir. Kita orang yang beriman insya-Allah akan dimatikan. Berapa jaraknya hanya Allah yang mengetahui, tetapi dimatikan selepas datang angin sejuk yang disebutkan dari utara dan dari selatan. Angin sejuk ini akan datang dan kita akan menghidunya. Dia bukan macam ad-dukhan yang akan muncul. Dukhan itu satu bab, tetapi angin sejuk ini adalah kemuncak. Orang beriman yang berada di muka bumi akan dicabutkan nyawa mereka, sekata, serentak. Bila angin itu sampai, walaupun orang yang beriman itu ada di dalam perut bumi, ada di dalam gua, mereka akan menghidu udara tersebut dan akhirnya mati. Walaupun imannya ada sebesar zarrah. Subhanallah. Minta Allah istiqamahkan kita supaya Allah masukkan kita dalam golongan orang yang mati dalam keadaan beriman. Kemudian, apabila matinya orang yang beriman, sudah tentu alam semesta ini ataupun dunia ini dikuasai oleh orang yang kafir. Dan orang yang kafir ini tidak ada tamadun. Mereka tidak ada petunjuk. Mereka tidak ada guideline yang dijadikan untuk petunjuk mereka. Mereka hidup dengan bertuhankan hawa nafsu. Apa mereka nak buat, mereka buat. Dan waktu itulah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang menceritakan, aku dinampakkan bahawa lelaki Habsyi datang untuk meruntuhkan Kaabah dengan membawa penukul-penukul besi, cangkuk apa yang berbentuk, bukan traktor, bukan apa, disebutkan dalam bentuk keadaan yang begitu. Seorang lelaki, lelaki Habsyi, yang disebutkan lelaki Habsyi, bukan seorang, lelaki Habsyi, dalam keadaan terkengkang-kengkang,
Oh, apa pula hal terkengkang-kengkang? Rupanya ada kabilah yang terkengkang-kengkang macam itu. Ya, hanya orang Afrika tahulah. Kita tak tahu. Tapi yang saya ni dulu waktu belajar di Pakistan tu, nampaklah seorang tu dia dukung anak dia. Bila anak dia berjalan terkengkang-kengkang. Lah, lama sangat ke kamu dukung kan? Rupanya memang keturunan dia begitu. Ya, terkengkang-kengkang. Bukan disebabkan letak atas tu sampai terkangkang dia. Ya, tak. Memang ada. Maka ini di antara mengisyaratkan kelompok ini juga yang akan merobohkan Kaabah. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, aku dinampakkan bagaimana dihentakkan, dicabutkan batu-batu Kaabah itu satu persatu. Ya, subhanallah. Ia merupakan perkara yang amat menyedihkan kita. Kenapa? Berakhirnya Kaabah ya di muka bumi ini. Dan bila berakhirnya Kaabah di muka bumi ini, maka berlakulah satu letupan di Yaman. Di Eden. Keluarlah api dari Yaman, maka disitulah yang disebutkan dia akan menolak manusia sehingga ke Syam, yang disebutkan hasyar, ya, mahsyar di Syam. Yakni mahsyar, api itu membawa orang-orang sampai ke Syam. Maka dipadamkan lampu, dipadamkan matahari, maka bermulalah acara kiamat satu persatu. Itu dah kemuncak sangatlah. Ya, na'udzubillah. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, orang yang akan diseksa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang diseksakan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Mana tidaknya kita kalau kita tengok ya, tiba-tiba kena langgar macam itu, dah sakit, ini kena campak tu di atas kayangan sana, tak ada tempat untuk terjatuh, tak ada tempat untuk terjatuh di awang-awangan, hanya menanti planet-planet sahaja yang menghentak kita. Na'udzubillah, menghentak kita, menghentak manusia itu. Ya, maka akhirnya kita, ya, manusia itu akan dimatikan dalam keadaan bentuk yang hina, lalu akan dibangkitkan di mahsyar melalui tulang sulbi yang Allah akan bangunkan. Okey, itu dia gegak komputer ataupun kiamat, tiupan sangkakala yang pertama. Dan apabila semua makhluk ini dihancurkan, dimatikan, maka di dalam hadis menceritakan, ya, alam semesta menjadi senyap, sunyi. Ya. Maka Allah mengisytiharkan, ainal mutakabbirun, mana yang bersifat sombong, yang sombong, angkuh. Ya, ainal mutakabbirun. Kita tahu raja-raja zaman dahulu yang sombong, angkuh. Ya. Ainal malikul muluk, mana raja segala raja-raja. Ya. Lalu Allah mengatakan, anal mutakabbirun, akulah Tuhan yang maha takabur, yang layak untuk sifat itu, dan akulah raja dah segala raja. Maka Rasulullah ditanya, ya, berapakah jarak di antara tiupan sangkakala pertama menuju tiupan sangkakala kedua? Kenapa ayat yang kita baca tadi dikaitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua? Tiupan sangkakala kedua ini, ya, Rasulullah mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bertanya sendiri kepada Rasulullah, lalu seorang tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, di antara dua tiupan itu jaraknya adalah 40. Lalu ditanya, 40 apa? 40 tahun ke? 40 bulan ke? 40 hari ke? Ya, macam keluar tabligh itu 40 hari ke? Kan? Lalu Ibnu Abbas, Abu Hurairah mengatakan, aku tak tahu. Kenapa? Aku tanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun kata tak tahu. Ya. Jadi ini dia kedudukannya. Saya agak tertarik bila hadis-hadis yang macam ini, saya agak tertarik. Kenapa? Memerlukan keimanan. Jangan bicara pada hadis ini terlampau berlebih-lebihan. Bila dia kata tak tahu, jangan kita pula duk sibuk nak mencari 40 itu, mulalah kita kira untuk dapatkan. Kerana setengah orang ni dia suka benda-benda yang pelik. Begitu. Nak cari apa? Wallahu alam, cari populariti ke, cari apa ke, tak tahu. Nama Allah 99 tu, ya, dia tak nak mengkaji, tak nak belajar. Tapi duk sibuk, kenapa kurang satu jadi 100? Maka dia cari yang satu. Dia jadi sakit lah. Kenapa duk sibuk yang satu, tak sibuk yang 99 yang boleh memasakkan akidah kita dengan kuat, yang meyakinkan rububiyah ketuhanan itu, ya, yang layak untuk disembah sebagai ilah, Tuhan yang sebenar. Ini tak, dia sibuk nak cari satu tu.
Ya, berbahaya. Ini di antara perkara-perkara otak-otak manusia ni kadang-kadang sakit kepala. Macam seorang hamba Allah tu, dia nak buat research berkaitan apa? Hantu. La ilaha illallah. Habis berantu keluarga dia. Memang, ya. Bukan berantu, dia jadi macam nak gila. Siapa suruh kamu buat research macam itu? Beriman kepada Allah, kewujudan Al-Quran dan As-Sunnah menerangkan kewujudan makhluk-makhluk itu, ya, berpandukan kerana dia berkaitan dengan persoalan ghaib. Itu asas yang pertama. Dia duk buat research begitu, akhirnya ya mulalah dia beli ya benda-benda antik yang dikatakan berpuaka lah, apalah. Sudahnya dia pun hampir gila. Ya, sudahnya. Tapi dengan cerita dah baik, dah sihat dah. Tapi lama. Ya, habis tonggang langgang keluarga dia. Waktu tu tak ada anak, tonggang langgang. Ya, sampai mati isteri dia. Subhanallah. Berhati-hati dalam bab-bab yang begini. Ya, kita ni jangan melampaui dalam bab kalau nak buat research atau kajian mengikut peraturan kaedah-kaedah ulama-ulama yang terdahulu. Jangan ikut akal saja. Ya, ini masalah kita di antara ya bersifat apa? Open, ya, cara pemikiran yang open kononnya untuk kebaikan tetapi memudaratkan iman kita. Baik. Jadi jelas dalam bab ini 40 apa? Wallahu alam. Saya mengikut rentak ini beriman tanpa banyak bicara. Kalau 40 tahun pun biarkan urusan itu di sisi Allah. Nanti kita akan bahas 40 tahun apa nilaian di bumi ataupun di sisi Ar-Rahman. Kan dah jadi panjang pula. Kenapa? Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di bumi. Ya, dah lain dah. Kalau kita kata 40 tahun di bumi, dah lain dah kaedah dia. 40 tahun di akhirat, dah lain. Oleh kerana itu, jangan banyak fikir, beriman. Stop kat situ, noktah dia. Beriman. Bila Rasulullah kata, aku tak tahu juga. Tu kaedah dia. Takkan kita nak lebih mahir daripada Rasulullah? Bab-bab persoalan ghaib. Sedangkan Rasulullah itu diwahyukan. Kita tak ada diwahyukan. Hanya syaitan yang membisikkan. Na'udzubillah. Baik. Jadi 40. Dan apabila sampai waktu yang ditetapkan, maka ditiupkan sangkakala yang kedua. Istilah itu dikatakan sangkakala bahasa kita. Ya, tiupan yang kedua. Yang mana diiringi dengan hujan renyai-renyai. Ya, gerimis. Hujan gerimis. Maka bila hujan gerimis itu diturunkan di satu tempat, ya, sebelum kita berangkat ke padang mahsyar, ya, yang dikatakan tempat semaian manusia, maka akhirnya manusia pun bangun seperti mana tumbuh-tumbuhan yang di padang kering kontang datang air hujan lalu mereka tumbuh. Itu pasal dalam penafsiran ini, ya, para ulama tafsir bila menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan Allah menceritakan padang kering kontang, tiba-tiba datang hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tersebut. Ia berkaitan dengan dibangkitkan dengan mahsyar. Ya, macam mana kalau kita tengok bagaimana tumbuh-tumbuhan tu dia naik, ya, kamera laju tu, rakaman laju tu, begitulah kedudukan kita akan dibangkit pada peringkat awal, dibangkit dengan kejadian seperti mana kejadian Adam alaihissalam. Apa? Di sini ayat dalam hadis ini menceritakan, okey? Tusyaruna hufatu uratan wa musyatan ghuzlan. Okey. Yang dikatakan kalian akan dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, berjalan kaki dan juga tidak berkhitan. Okey, ini di antara perkara yang akan berlaku kepada kita. Ya, dalam surah Al-Kahfi menceritakan kamu akan dibangunkan, ya, seperti mana awal penciptaan kamu, maka Adam adalah awal penciptaan kita setinggi 60 hasta. Ya, 60 hasta. Kita semua 60 hasta nanti. Kemudian dia kemudian tu akan berubah mengikut ketetapan. Ahli syurga bagaimana bentuknya, ahli neraka bagaimana bentuknya. Itu pasal kita akan menyaksikan dalam hadis bentuk ahli neraka berubah, yang mana taringnya saja dah sepanjang bagaimana yang disebutkan dalam hadis, dan bahunya saja dah panjang beberapa kilometer kan. Itu semua disebutkan di dalam hadis, berarti mereka berubah untuk melalui proses sama ada diazab ataupun diberi nikmat. Kalau ahli syurga diberi nikmat.
Dan orang-orang yang beriman akan berubah dengan keadaan makin lama makin cantik, makin lama makin segak, makin lama makin hebat. Tetapi orang-orang kafir ini diseksa dalam keadaan diubahkan dalam bentuk paling hina, paling dahsyat mengikut amalan mereka masing-masing. Ya, mengikut amalan mereka masing-masing. Oleh kerana itu, walaupun orang kafir, kita katakan, jangan kamu, aku bukan orang Islam, aku boleh buat apa saja, silap. Ya, mereka kena jaga. Kalau tak nak beriman pun, jaga akhlak mereka, jaga perbuatan mereka. Kenapa? Kerana seksaan neraka ini berbeza-beza. Apabila Rasulullah mengatakan, ya, Abu Talib di antara orang kafir yang diseksa dengan ringan. Ya, seringan-ringan tetapi dahsyat. Seringan-ringan seksaan yang diberikan kepada ahli neraka itu adalah apabila dipakaikan kasut mengelegak otak. Ya, itu khas, iaitu diberikan kepada Abu Talib, ya, ringan. Bagaimana orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, yang Allah ceritakan dalam kubur pun diazab dengan neraka yang begitu dahsyat. Itu dia kedudukannya. Jadi azab mereka ini berbeza-beza. Dan nikmat seperti mana kita di kalangan ahli syurga ini, ya, mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga, amin ya rabbal alamin, ya. Syurga Firdaus. Tak amin pun tak baik. Okey. Mudah-mudahan kita ni, ya, di dalam syurga itu pun diberikan nikmat yang berbeza-beza. Tetapi nikmat yang berbeza-beza, orang yang terakhir masuk syurga itu sendiri, bila dia dapat nikmat yang Allah katakan 10 lipat kali ganda, dia mengatakan, aku telah mendapati nikmat syurga yang tidak dimiliki oleh orang lain. Subhanallah. Sedangkan dia orang paling last sekali masuk syurga. Kata orang paling rendah nikmat. Tetapi dia merasakan dia mendapat nikmat yang paling dahsyat, orang lain tak merasakan. Itu dia kedudukannya. Boleh bayangkan bagaimana kedudukan ahli syurga yang seterusnya. Baik. Apabila datangnya, ayat ini menceritakan, dan apabila suara memekak tiupan sangkakala yang kedua itu datang. Okey? Yang kedua itu datang. Bagaimanakah berlakunya kejadian ini? Ya, dah kita terangkan yang pertama, apabila kita dibangunkan, kita akan mendapati ada satu suara yang kita menyaksikan Al-Quran dan hadis menceritakan satu tempikan akan berlaku. Ya, bila manusia dibangunkan di mahsyar, tiba-tiba satu tempikan akan berlaku. Yang memengsankan, ya, tidak mati, memengsankan sebahagian makhluk-makhluk Allah ini. Ya, melainkan orang-orang yang tertentu. Lalu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dalam kisah tempikan itu, aku di antara orang yang diawalkan bangun. Lalu aku melihat Musa alaihissalam berdiri megah, ya, di bawah arasy Ar-Rahman. Subhanallah. Dia berdiri dalam keadaan gagah di bawah arasy Ar-Rahman. Lalu aku tidak pasti sama ada dia dipengsankan lalu dibangkitkan awal, ataupun dia di antara orang yang tidak dipengsankan. Ini kes apabila orang Muslim ini dia bergaduh dengan orang Bani Israel. Sambil-sambil itu mereka menghukum Rasulullah yang terbaik, orang Islam. Orang Bani Israel kata Nabi Musa yang terbaik. Jadi orang Islam ni dia tampar orang Yahudi itu. Disebabkan dia kata Nabi Musa yang terbaik. Lalu Rasulullah tegur. Ya, kenapa? Dalam hadis itu menceritakan, sesungguhnya bila dipengsankan, aku bangun, aku dapati Musa sedang berdiri gagah, ya, di bawah arasy Ar-Rahman, menunjukkan kepada kita bahawa akan berlaku peristiwa itu. Tetapi di antara golongan-golongan yang akan terpelihara dari gegak tempikan itu, dari pengsan, ialah para syuhada. Itu diperuntukkan kepada mereka. Hadis yang jelas menceritakan para syuhada di antara orang-orang yang akan terselamat dari tempikan itu. Ya, subhanallah. Ini keistimewaan dia. Ya, subhanallah. Oleh kerana itu kita merindui, ya, menjadikan diri kita di antara para syuhada, paling kurang ada niat untuk mempertahankan agama. Okey. Maka lepas tu barulah kita ini akan mendengar satu tempikan, ya, satu teriakan, yang mana kita diarahkan masuk ke mahsyar, padang mahsyar. Maka kita berada di mahsyar dalam keadaan yang Allah ceritakan seperti, ya, belalang-belalang menuju ke satu tempat. Ini kita nampak belalang, kita tak nampak belalang kat Malaysia. Ya, di tanah Arab yang terkenal dengan apa? Lotus.
ya, locust, ya, yang mana belalang ni sekali datang zoom kata habis satu bendang. Dia makan habis dalam sekelip mata. Ya, yang berlaku pada Firaun, ya, yang mencabar Nabi Musa, lalu Allah datangkan belalang habis gandum pada ketika itu. Okey. Jadi belalang ni bila kita tengok, mungkin boleh tengok kat YouTube tu, tuliskan ayat berkaitan dengan kisah tu, bagaimana belalang menuju, seolah-olah kita ni seperti belalang yang menuju ke satu suara. Dia teratur, berbaris-baris, ya. Saya tengok, Masya Allah, kan, menuju ke arah satu suara. Lalu disitulah kita berada di mahsyar. Maka bila kita berada di mahsyar, yang disebutkan dalam hadis, mahsyar ini seperti tanah yang tidak ada tanda, tak ada signboard, tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada lubang, lembah tak ada. Rata, yang berwarna putih, dan ada dalam riwayat yang lain yang berwarna silver, keperak-perakan. Ya. Oleh kerana dia tidak ada tanda, maka masing-masing dalam keadaan takut. Ya, suasana waktu itu takut. Nak ke sana tak berani, nak ke sana tak berani, maka mereka berkumpul semua, dan di situlah mereka mengharapkan seseorang yang boleh menyelesaikan masalahnya. Dan disebutkan dalam hadis itu, orang yang pertama mereka datang adalah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, okey, dibangkitkan dalam keadaan telanjang tadi. Kita sambungkan, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah perasaan malu itu berlaku? Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyad. Ya, waktu itu orang tak fikir dah. Ya, orang fikir masing-masing bolehkah selamat, bolehkah selamat. Bahkan orang yang pertama yang akan dipakaikan baju, ya, maka sudah tentu yang dikaitkan adalah Nabi Ibrahim dan Rasulullah itu sendiri. Ya, dipakaikan. Kemudian sudah tentu para nabi, minan nabiyyin. Kemudian dikaitkan dengan para syuhada, baju yang berlaku waktu mereka berjihad, mati, ya, dikafankan dengan baju tersebut. Dan juga para muktamir, orang yang melakukan umrah dan juga orang melakukan haji yang mati pada keadaan mereka bertalbiyah, berihram. Mereka akan bangun dengan pakaian tersebut sambil bertalbiyah. Ini di antara orang-orang yang terpilih, ya, yang akan dipakaikan pakaian. Bila seseorang itu dipakaikan dengan pakaian, maka tandanya orang itu adalah orang yang terbaik. Suasana yang dikatakan tak ada apa-apa yang boleh menyelamatkan, tiba-tiba dia mendapat beberapa perkara yang special, menunjukkan dia ni antara orang yang terbaik. Itu pasal kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, suasana muka orang semua waktu tu blur, takut. Ya, bukan blur saja, tapi dalam keadaan takut sangat-sangat. Gelisah, takut. Tiba-tiba ada yang ceria. Maksudnya orang tu dalam keadaan baik. Ya. Tempat yang tidak ada ceria, tidak ada perasaan yang menunjukkan kegembiraan, tiba-tiba ada yang ceria. Berarti orang tu dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okay? Jadi begitu keadaannya. Maka, dan apabila mereka berada di mahsyar yang dikatakan jarak yang berlaku antara matahari dengan mereka, manusia ini adalah 1 mil, 1 batu. Ya, 1 batu yang dinisbahkan pada orang Arab, ya, lebih kurang sebatu kita juga, lebih kurang lah. Ya. Tetapi kepanasannya itu mengikut amalan masing-masing. Itu yang agak sukar kita fahami. Tetapi, ya, tuan-tuan dan perempuan, betulkan akidah dan banyakkan betulkan amalan-amalan kita. Kerana kita akan dinilai melalui amalan-amalan kita. Tetapi asas dia akidah. Kalau akidah tak clear semua. Maka apabila dilihat akidah, amalan-amalan itu, maka matahari yang panas itu mengikut, ya, yang menyebabkan berpeluh seseorang itu mengikut amalan ataupun dosa-dosa dia. Sehingga kan Rasulullah menceritakan ada peluhnya sampai ke buku lali, ada peluhnya sampai ke lutut, ada peluhnya sampai ke tengkuk, dan ada peluhnya sampai ke mulut. Lalu Rasulullah mengisyaratkan. Itu kemuncak dia. Dia tak tenggelam, tetapi had tu. Bayangkan kalau kita mandi kat kolam ke sungai ke, air had itu, apa yang kita buat? Meloncat-loncat nak bernafas. Begitulah keadaan mereka pada ketika itu. Namun Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah tidak mereka ini dijanjikan untuk tidak mati, nescaya mereka akan hancur.
kalau tidak dijanjikan untuk tidak mati, yakni kekal abadi, maka mereka ni dah lama hancur. Ya, dahsyat. Maka peristiwa itu berlaku di mahsyar. Ya, dan di situ jugalah maka Rasulullah pun buat acara yang mana manusia ini mencari siapa yang dapat menyelesaikan, lalu mereka pergi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang diceritakan bagaimana mereka meminta Nabi Adam alaihissalam supaya bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, dapat melepaskan mereka dari masalah di mahsyar. Lalu Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya betul aku bapa kamu, tetapi aku dikeluarkan dari syurga disebabkan kesalahanku. Kan? Okey, kesalahan. Ini yang menunjukkan dalam hadis mengisyaratkan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Semua ada Adam akan melakukan kesalahan, dan Nabi Adam telah mengisytiharkan bahawa dia tersilap. Lalu dia mengatakan, aku malu untuk berbicara dengan Allah. Ya, kerana pada hari itu adalah hari yang begitu dahsyat. Lalu Nabi Adam mengatakan, aku malu untuk berbicara dengan Allah disebabkan kesalahan aku itu. Apa dia salah dia? Ya. Makan. Ya, makan apa? Makan buah larangan. Orang Malaysia kata buah khuldi kan. Buah larangan. Itu je punca dia. Maka akhirnya dia kata, pergilah kamu berjumpa dengan lelaki yang pertama diutuskan sebagai Rasul, yang disebutkan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nuh alaihi salam. Kerana dia orang yang pertama menjadi Rasul. Dia ada beza, kita dah belajar, antara Rasul dengan Nabi. Bukan semua orang yang bertitle Rasul, bukan semua orang yang bertitle Nabi itu Rasul. Tetapi semua orang yang menjadi Rasul itu adalah Nabi. Itu dia. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, khataman nabiyyin. Ya, penutup segala Nabi. Lalu datang pula orang Malaysia tu, ya, mengaku dirinya Rasul. Kan? Rasul apa? Rasul Melayu. Abdul Qahar. Yang duduk di bukan Semenyih, di mana? Dekat Kemensah. Dekat belakang zoo. Kan? Alangkah indahnya jika dia berada dalam zoo. Kan? Bagi kita lah. Itu kaedah dia. Biadab. Itu memang berbahaya. Okay. Disebabkan ayat Al-Quran mengatakan khataman Nabi, ya, penutup Nabi, dia kata tak disebut penutup Rasul. Nampak macam mana otak dia nak mentafsirkan Al-Quran? Ya. Kalau dah kata penutup manusia, habislah tu. Takkan ada yang lain. Ya. Penutup Nabi berarti penutup Rasul juga. Kalau penutup Rasul, betul, masih ada Nabi lagi. Ya, yang tak dijadikan Rasul. Tetapi dikatakan penutup Rasul, Nabi, berarti habis dah semua, Rasul pun dah tak ada. Ya, maka akhirnya mereka pun pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam, lalu meminta Nabi Nuh agar bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan supaya dapat meringankan mereka di mahsyar. Lalu Nabi Nuh mengatakan, aku ada kesalahan yang aku lakukan kepada Allah. Apa kesalahannya? Mendoakan banjir. Cepat. Aywa, mendoakan untuk anaknya dimasukkan di kalangan orang yang beriman. Allah kata, tak, wahai Nuh, ya, sesungguhnya anak kamu bukan di kalangan orang yang beriman. Tu dia, Allah tegur Nabi Nuh, ya. Lalu dia beristighfar, mohon keampunan. Okey. Lalu kemudian Nabi Nuh AS mengatakan, pergilah kamu bertemu dengan Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Allah telah mengambil Ibrahim sebagai Khalil, kekasih. Ya, lalu pergilah mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim AS dan meminta supaya ia berbicara dengan Allah dan meminta kelapangan mereka dari azab di mahsyar. Lalu Nabi Ibrahim pun kata, aku pun ada kesalahannya. Aku malu dengan Allah. Apa kesalahan dia? Ya. Aywa, di antaranya doa kesalahan bapaknya. Ya. Okey, baik. Kemudian dia katakan, pergilah kamu kepada Nabi Musa. Kerana apa? Dia kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Kita beriman bagaimana itu bukan urusan kita untuk membicarakan. Dia berbicara dan Allah bersifat mutakallim, yang berbicara juga.
Oleh kerana itu ayat Al-Quran di antara ayat yang paling susah orang bid'ah nak mengambilnya adalah ayat kallamallahu Musa taklima. Susah mereka. Kalau kallamallaha Musa taklima, itu menunjukkan Musa yang berbicara dengan Allah. Senang. Tetapi bila dikatakan kallamallahu, belajar bahasa Arab kan, jadi Allah tu fa'il. Berarti Allah yang berbicara. Itu yang jadi pening kepala orang ahli bid'ah nak menafikan. Tak boleh. Siapa nafi Al-Quran terus kufur. Tapi dia mentakwil. Takwil. Ya, kenapa? Allah berbicara. Kalau kita berbicara dengan Allah itu biasa. Ya, duduk seorang-seorang munajat kepada Allah, ya Allah ampunkan aku. Itu kita bicara. Tetapi Allah berbicara, itu persoalan yang wajib diimani. Ya, jangan kita banyak bicara bagaimana wallahu a'lam, ya, tetapi kita beriman dengan Allah berbicara. Okey. Namun Musa mengatakan aku pun ada juga salah aku. Apa dia salahnya? Ya. Dia lepuk orang tu sampai mati. Ya, bukan sengaja. Ya. Dia tinjunya. Dia tinju lelaki, ya, daripada ahli Firaun tu dengan satu tumbukan mati terus. Ya. Oleh kerana itu, dalam hukum-hukum yang begitu pun ada. Baik-baik jangan nak lepuk orang suka hati, kan. Kup mati pula. Rupanya orang tu ada lemah jantung. Dia tak perasan. Pup, kena sikit je dah mati. Jentik. Tum. Abu Muaz jentik misalnya. Kan. Baik-baik. Kena dam. Dam pula. Ya. Kena diat nanti. Okey. Habis. Kemudian dia mengatakan, pergilah kamu kepada Isa alaihissalam, kerana kedudukan Isa yang mana Allah telah mengangkatkan dengan Ruhul Qudus. Ya, kelebihan dia yang Allah telah memberikan keistimewaan dia. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu diceritakan, lalu Isa mengatakan, aku pun ada kesalahannya. Lalu dikatakan, pergilah Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah nabi yang agung yang dimuliakan. Lalu semua manusia bertemu dengan Rasulullah, lalu meminta kepada Rasulullah agar berbicara dengan Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari azab di mahsyar. Maka Rasulullah pun dalam hadis menceritakan, lalu aku bersujud kepada Allah dan aku membacakan, yakni menyebut kalimah yang telah diajarkan oleh Allah. Subhanallah. Saya menelitikan satu persatu kalimah tu cukup kagum. Ya. Kenapa? Rasulullah hanya mengikut arahan Allah. Kita ni yang nak sebut apa, nakal ke apa ke, suka nak tambah-tambah. Rasulullah kata, aku berbicara ataupun aku mengucapkan seperti mana yang diajarkan oleh Allah. Kita yang tambah-tambah, Rasulullah tak ajar, kita buat Rasulullah ni. Ini kesilapan kita sebenarnya. Rasul kita begitu hebat, ittiba', ya, mengikut arahan. Dan kita yang membenggang Al-Quran dan As-Sunnah cuba nak mengikut arahan. Tetapi orang-orang yang tak faham, bila mereka berpegang pada agama ni, apa salahnya baik, apa salahnya baik, itu yang menyesatkan mereka. Ya, kalimah apa salahnya benda baik itu, itulah yang menyesatkan mereka. Na'udzubillah. Ya, jahil. Ya, jahil. Akhirnya Rasulullah sujud. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, kum ataupun bangun, irfa' ra'sak, sal. Ya, dah mula. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu dan minta. Di situlah yang disebutkan dalam hadis syafa'atul kubra. Syafa'atul kubra hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafa'atul kubra ataupun syafa'atul uzma hanya dimiliki oleh Rasulullah. Ya, ingat ya, syafa'at uzma ni hanya milik Rasulullah dan maqam mahmudah dimiliki oleh Rasulullah. Ini keistimewaan Nabi kita, ya, yang diduduki, yang dimiliki oleh Nabi akhir zaman. Maka akhirnya disyafaatkan, maka berlalulah di sana ada syafaat yang membebaskan orang daripada kesalahan-kesalahan, yang membebaskan dari api neraka dan berbagai-bagai syafaat lah. Namun di sini kita akan membicarakan ayat yang menggerunkan ini. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, adik-beradiknya. Maka pada hari bila? Itulah hari dia. Bila dah selesai tu, maka di sana dikaitkan. Siapa dia? Adik-beradik
tetap ada ikatan dan akan dipertanggungjawab di depan Allah. Kita ni, ya, bila raya mau bertemu. Bila nak bawa Quran Sunnah rasa Allah tak nak pula. Jangan. Ya, buatlah hak mana mampu. Kita tahu bukan senang. Bagilah, tunjukkan qudwah kita, contoh yang baik dan bagi sikit-sikit. Ya. Kerana apa? Kita akan dipertanyakan di akhirat kelak. Kenapa kamu boleh bersama dalam banyak bab, tiba-tiba dalam bab agama, ya, Quran dan Sunnah tidak menyampaikan. Sampaikanlah. Ya, dia nak dengar tak dengar itu lain cerita. Ya, kita bagi je, okey, tak apa. Kalau takut dia lari, tak apa. Kita cool balik, slow balik belanja dia. Ya, orang-orang ni kalau ikutkan belanja makan dia baik. Ya, bagi hadiah dia suka. Ya, walaupun dia degil tak nak ikut, tapi kita buat ya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syarak. Okey. Kemudian Allah mengatakan, wa ummihi wa abi, dan setiap orang lari daripada mak dan ayahnya, semua nak dikaitkan. Tu dia. Mak ayah lari daripada dia. Kita pun lari daripada mak ayah. Dah berlari-lari. Hari ni kalau kita tak datang balik kampung, mak ayah merajuk. Ya, waktu raya. Tapi di saat sana, di hari akhirat, di mahsyar, ya, masing-masing tak nak berjumpa. Dahsyat. Ya. Na'udzubillah min zalik. Tapi jangan takut. Bagi orang yang beriman, ada kaedah-kaedah dia. Ya, yang boleh menyebabkan kita boleh kumpul. Tetapi dengan syarat lah. Akidah tu mesti clear. Ya, ittiba' Rasul tu mesti clear. Kalau tidak, akan jadi begini. Kenapa? Kerana takut mak kaitkan. Ni anak aku, anak lelaki ni. Ini anak lelaki. Tapi dia tinggalkan aku. Tak erti apa-apa. Dah kena. Pasal anak lelaki tanggungjawab pada mak dan ayah. Pada bini dia lagi. Pada anak. Berat kita orang lelaki. Ya, berat tak? Berat. Orang perempuan ringan je. Kan? Semua takut nak kata. Ya. Orang lelaki itu dia hukum dia. Orang lelaki dipertanggungjawabkan dengan seberat-beratnya terhadap keluarga dia. Pada mak ayah dia juga. Oleh kerana itu wanita-wanita yang mempunyai suami kena membantu. Sifat dia kena membantu. Isteri yang solehah membantu. Ya, tak kira dalam keluarga, membimbing anak-anak tu, menjaga mereka di atas manhaj Quran dan Sunnah. Bila suami itu ada mak ayah yang dah tua, biarkan mereka berkhidmat pada hari-hari terakhir. Kerana di sana ada pintu syurga. Tapi kalau kita buat challenge dengan suami kita perkara yang tak baik, abang pilih antara mak ataupun mah. Habis cerita. Kita nak pilih siapa? Azizi, nak pilih siapa? Ya, tak apa, tak usah tanya Azizi. Apa Muaz? Ya, mama. Kita tidak, tuan-tuan dan perempuan, ya, kita nakkan keluarga Islam. Kenapa? Keluarga yang mengikut sunnah, memahami. Suami itulah last yang terakhir. Pada isteri, ikatan dia nikah. Ya, tidak ada syurga secara kasar yang dijanjikan, melainkan jika kita menunaikan hak-haknya. Tetapi pada mak dan ayah telah ditetapkan dalam Al-Quran, kedudukannya tinggi. Wajib anak-anak mesti mentaati mak dan ayah, mesti memberi khidmat, terutamanya anak lelaki. Tak ada pilihan. Walaupun kita ni dah tua, ya, ataupun umur kita dalam keadaan ini, jangan tinggalkan mak dan ayah, sentiasa berhubung, berkomunikasi, dapatkan maklumat, tanya khabar. Ya. Kenapa? Kerana padanya ada syurga. Sehingga Rasulullah bangun dalam di mimbar mengatakan, rugilah seseorang yang mempunyai mak dan ayahnya yang masih hidup, atau salah seorang yang masih hidup tetapi dia tidak boleh masuk syurga. Berarti pintu syurga tu ada pada mak dan ayah kita. Walaupun ialah mak ayah kita bukanlah orang sunnah ataupun bukan orang, tetapi khidmat kita kena ada. Walaupun dia seorang yang kafir, wajib kita melayani dengan cara yang baik pada mak dan ayah kita. Tu dia kaedah dia. Ya, anak lelaki berat, anak lelaki berat. Perempuan ni dia bila dah berkahwin, okey, urusan dengan suami dia lebih ditaati, ya. Kalau suaminya pula yang jenis gedebe-gedebe, jangan balik rumah mak ayah, amboi gedebe dia, maka yang kita lihat taatlah, ya. Tetapi berbincanglah dengan cara yang baik. Ya, seorang lelaki kena matang sedikit dalam bab ni. Dah ambil anak tinggal mak pula, amboi. Ya, jangan begitu. Kena ada. Namun jangan biarkan
sebagai seorang lelaki, ya, meninggalkan mak dan ayah dia. Dia kena buat kata muktamad dalam bab ini, mak dan ayah mestilah nombor satu. Lepas tu barulah isteri dia dan anak-anaknya. Bukti apabila dalam kisah lelaki yang terkurung 3 orang dalam gua tu, kan? Seorang tu apa dia? Dia membela kambing. Ya, dia membela, lepas tu balik tiap-tiap hari dia ambil susu tu. Orang yang pertama dia bagi siapa? Mak dan ayah dia. Susu, mak dan ayah nah. Mak ayah pun minum. Dah tua. Ya, baring aja atas katil, dia pun layan. Ya. Satu hari aku terlewat balik. Ya, terlewat balik. Dan aku dapati, ya, aku membawa susu dan aku dapati mak dan ayah aku dah tidur. Tengok, teliti hadis tu bagaimana. Dan aku menunggu, ya, menunggu susu tu, aku tak tidur, aku duduk dekat sebelah kedua-dua mak ayah aku yang dah uzur ni. Takut-takut dia bangun, nak susu kan. Macam baby kan. Maka aku bagi. Dia tunggu. Sedangkan, saksi hadis tu kata, sedangkan anak dan isteri aku, ya, memerlukan susu. Anak dia sampai menangis-nangis. Nakkan susu. Isteri dia pun, ya, nakkan susu tu. Tetapi aku tidak bagi kerana aku mengutamakan mak dan ayah aku. Ni dia, kaedah dia. Ya, kedudukan ibu dan ayah. Ya. Lalu apa terjadi? Pintu tu terbuka. Berarti amalan itu diterima oleh Allah. Kedudukan yang kita terangkan. Namun kita mengatakan, wahai para muslimat, ya, isteri-isteri, jadilah isteri salihah yang memahami, ya, ini peluang terakhir suami-suami untuk berkhidmat pada mak dan ayah supaya memiliki syurga. Maka kalau kita mampu memberikan perhatian, tolong pula tu, ya, maka mudah-mudahan kita mengikut jejak suami menuju syurga. Ya, penting sangat. Namun begitu, para suami, ya, kena faham elok-elok, isteri tidak boleh dijadikan seorang yang kita paksa untuk khidmat pada mak ayah kita. Tu tak boleh. Setengah orang, kamu kena khidmat mak ayah aku. Ya, kamu kena taat suami. Dia dah buat je. Tak. Itu tidak ada dalam bab seorang isteri mesti khidmat pada mak mentua dia. Tak ada. Tetapi kalau dia nak khidmat, ahlan wa sahlan. Tetapi kalau dia tak nak khidmat, tidak boleh dipaksa. Itu kena faham, ya, kaedah-kaedah tu, kerana kita lihat setengah lelaki dia menggunakan kuasa diktator dia, ya, maka dia arahkan isteri itu, isteri pun terpaksa nak kena taat suami. Setengah isteri begitu, ya, nak kena taat suami lah, apa dia salah kaedah taat tu. Saya dengar berbagai-bagai lah. Sampai suami kata ada duit, nak kena bagi duit pula. Sudahnya duit isteri dipulunnya. Dah, kamu kena taat aku, ya, kena bagi. Allah, ya, kejahilan para isteri-isteri bila sampai tahap yang begitu. Sedangkan suami tidak boleh makan harta isteri tanpa izin isteri. Haram. Dia makan, ambilnya tanpa izin. Haram. Isteri bolehkah ambil harta suami tanpa izin? Oi, ngangguk belaka. Boleh, boleh. Abu Muaz, boleh. Tak boleh. Harta suami, harta suami. Kalau tidak, bayangkan bila suami itu mati, harta itu difaraid tak? Menunjukkan itu bukan harta kita seorang. Harta itu ada harta yang difaraidkan pada mak dan ayah. Kecuali kalau suami itu bagi, kecuali kalau suami itu kedekut, kecuali kalau suami itu kata, alah pakailah. Okey, pakai. Tu jangan banyak bicara. Saya nasihat pada muslimat-muslimat, kalau suami kata pakai je lah, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Kalau banyak bicara, nanti dihadkan. Leceh. Waktu tu alamak menyesal aku bertanya pula. Itu kaedah dia. Ya? Dah suami kata pakailah, pandai-pandai kamu. Tapi berjimat apa semua, dia ambil kira. Itu kaedah dia. Baik. Jadi bila ayat ini mengisyaratkan pada kita wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan isteri dan anak-anak, dan ini merupakan fitnah yang besar, ya. Isteri-isteri ataupun anak-anak adalah fitnah yang besar yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Wallah musta'an. Dalam bab ini kita minta Allah membantu kita dalam mendidik anak-anak had mana yang kita mampu, tetapi pentarbiahan itu amat penting.
menjaga anak dari sudut pendidikan. Mesti betul ke arah mana dididik itu diambil kira. Kalau dari kecil kita tak ajar cara solat yang betul, cara waktu kecil tak ajarkan akidah yang betul, di sana adalah punca yang menyebabkan penyelewengan akan berlaku pada anak-anak kita. Maka Al-Quran dan As-Sunnah itu diterapkan, mesti diterapkan supaya mereka berada di atas manhaj yang betul. Baik, kemudian Allah mengatakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, sibuk. Kita tak ada masa pada waktu itu. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah, mintalah apa saja kamu, aku di dunia ini, aku akan bantu kamu, aku boleh tolong kamu. Tetapi di akhirat, nafsi. Itu Rasulullah ya berbicara dengan anaknya, ya ketua ahli syurga, yang mana pun dia tak mampu untuk membantunya. Sayyidul Anbiya pun tak mampu membantu mereka. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ya, nafsi dalam bab ini masing-masing lah. Ya, masing-masing. Tidak dinafikan syafaat tu ada. Tetapi nak menceritakan kalau kita tak bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapat perkara yang merugikan kita. Kemudian Allah menceritakan pada hari yang menyebutkan wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabshirah. Dan banyak pada hari itu, banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Yakni orang-orang yang beriman yang confirm, ya, Allah bagikan. Ini dia perjalanan dia. Ya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, perjalanan kita bermula di muka bumi pada hari kita nak mati dah tunjukkan bahawa kedudukan kita dalam perjalanan, kalau betul ataupun kalau baik pada hari nak mati itu, insyaAllah perjalanan sampai akhirat tu baik. Cuma tak tahu gembira ke tidak, itu lain cerita. Tetapi kalau mukaddimah, itu kita je yang tahu. Ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita je yang tahu. Ya, kalau kita dalam perjalanan awal nak mati itu alam nazak dah bahagia, bahagialah sampai ke sudah. Tetapi kalau alam nazak tidak bahagia, maka kita akan masuk ke mahsyar pun tidak akan bahagia. Kerana apa? Orang-orang yang berada di mahsyar ini mukanya masam. Lalu diasingkan orang-orang yang mukanya ceria. Maka kalau awal ceria, dia akan berhadapan dengan akhirnya ceria. Tetapi kalau awalnya masam, belum tentu, ataupun takut muka yang dikatakan muka yang berkerut itu, maka perjalanan dia penuh dengan liku-liku yang na'udzubillah, sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka. Lalu Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan banyak juga pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi derhaka. Jadi Allah memberikan dua perumpamaan, orang yang bersih, orang yang ceria, dan orang yang dalam keadaan murung, sedih. Maka mereka itu adalah orang-orang yang derhaka kepada Allah. Tetapi tidak dinafikan dalam bab ini orang yang kafir itu adalah orang yang akan berhadapan dengan mukanya teruk, mukanya masam, penyesalan yang begitu teruk, ya, sampai tidak ada jalan melainkan mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Jadi alhamdulillah habis surah yang kita pelajari ini, dan kita cuba membentukkan diri kita apa yang kita boleh bentukkan. Ya, jangan biarkan surah ini berlalu dan kita pun tidak berubah. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki agama kita, memperbaiki ilmu kita, dan ingat, betulkan akidah kita supaya segala amalan-amalan kita menjadi amalan yang terbaik di sisi Ar-Rahman. Dan mudah-mudahan kita diberikan syurga seperti mana yang dijanjikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha